Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepat jam 12.02 pagi. Okey, hari tu saya ada buat live video, lepas tu line dia problem. Lepas tu saya pun stop kat situ sajalah, tak ada sambung-sambung sampai sekarang. So hari ni 12, banyak orang dah tidur kan. Saya selalu suka ceramah time orang dah tidur. Jadi orang tak dengar banyak. Topik hari ni sebenarnya saya nak share sikit apabila daripada banyak topik yang kita selalu masuk kursus, kita buat motivation diri dan sebagainya. Ada satu topik yang istimewa sekali pagi ni yang saya nak bagi tahu adalah bagaimana kita nak mengekalkan kita punya semangat motivasi diri kita. Benda ni nampak simple, banyak orang belajar, banyak orang masuk kursus, banyak orang tu cuba anda boleh kesan di mana tahap anda boleh mengekalkan kelemahan dalam diri kita. Okey, punca bila kita buat sesuatu kita gagal, punca bila kita buat sesuatu tu kita fail, kita rasa give up. Okey, saya nak tanya anda, daripada banyak kelas yang kita masuk, apa jawapan pada motivator-motivator selalu? Kenapa kita jadi lemah? Kenapa semangat kita tak pernah kekal? Kenapa dia berada dalam satu graf yang naik kemudian dia akan menurun? Jadi kita masuk kelas motivasi lah, kelas macam-macam kelas kita masuk. Kita semangat pada waktu itu, tapi bila anda tengok, bila ambil masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan anda akan balik kepada basic. Balik macam tu. Okey, punca dia kat mana dan bagaimana strategi yang kita nak buat. Supaya anda tahu tak, sebenarnya dia ada key point, dia ada kunci dia untuk kita kekalkan semangat kita setiap hari. Dia ada beberapa kategori manusia di muka bumi ni. Kalau kita bercakap tentang life, tentang bisnes, nak hidup macam mana, dia ada beberapa kategori. Satu, dia dah plan. Satu orang tu dia dah plan untuk buat apa yang dia nak buat. Dia dah plan. Contoh, kalau kita masuk ke universiti ataupun kita dah habis waktu sekolah, anda terlintas tak di kepala kita tu, kita akan minta kerja. Kita dah setting dalam kepala kita tu, apa kerja aku nak buat lepas ni, umur aku habis tingkatan 5, habis tingkatan 6, ataupun graduate, keluar universiti, ambil diploma dan sebagainya. Kita dah ada satu setting mind. Itu dipanggil setting mind. Jadi, nombor satu saya nak bagi tahu kepada anda, setting mind kita, kalau kita bercakap tentang life lah, tentang kehidupan, saya bukan ustaz ya, ingatlah ceramah saya, setting mind kita tu bermula dengan sesuatu kaedah yang bukan kita faham apa yang kita nak. Bila kita cari pengalaman kan, bila kita bekerja, kita cari pengalaman, dan bila kita dapat satu result dalam kerja kita tu, baru kita tahu masalah, begini masalahnya. Bila aku kerja, pendapatan aku begini, tahap kehidupan aku begini, target aku tak boleh capai, orang lain boleh capai, kenapa aku tak boleh capai? Di situ dia akan bermula. Anda mula berfikir, anda mula merasakan sesuatu yang anda rasa tidak sama dengan apa yang anda nak. Apatah lagi, ia dibantu oleh orang lain. Anda tengok orang lain tu kadang-kadang, dia ni sekolah tak cerdik macam aku, tapi kenapa life dia, dia punya kehidupan dia, financial dia jauh lebih baik. Kan, di mana waktu dia bermula? Waktu kita silap buat tafsiran. Dia boleh untuk kita, kalau kita target tentang bisnes lah, bila kita nak buat sesuatu, sebenarnya kita kena calculate. Kita kena mula buat pengiraan. Jadi kesilapan nombor satu, kebanyakan kita adalah kita tidak tahu apa yang kita buat. Kita punya target dan kita unexpected. Maksudnya, sebab itu adalah cita-cita. Anda tahu perkataan cita-cita. Aku punya keinginan, cita-cita kita di sekolah. Kita ditanya, nak jadi apa? Jadi askar. Zaman-zaman saya dulu lah. Jadi polis. Kan? Dia tak ada satu bisnes, nak jadi jutawan. Tak ada. Saya bisnes, saya punya income terbesar sekali di dalam negara. Dia tak ada. Saya nak jadi pegawai polis yang terbaik sekali. Saya akan menjadi cikgu yang terbaik. Saya nak jadi engineer yang terbaik. Anda tengok, dari kita jadi sekolah rendah lagi,
Dari zaman dululah, zaman saya dulu, tak ada satu orang pun faham apa itu millionaire, apa itu jutawan. Dia tak faham. Dan benda ini anda tengok, walau so simple, dia sangat-sangat menanam, dia mempengaruhi kehidupan kita sampai ke hujungnya. Sampai bila kita mula dewasa, kita dapati bahawa apa yang kita telah difikirkan bertahun-tahun, dengan mudah kau nak cancel aku punya ambition. Aku punya cita-cita yang kita buat dari sekolah rendah. Kadang-kadang decision yang kita buat pada waktu itu tidak betul. Mungkin atas kita tengok orang lain, atas minat kita, atas hobi kita dan sebagainya kan. Bila kita nak tahu apa tindakan kita tu betul salah, apabila kita mula action, mula bertindak dengan apa yang kita fikirkan pada peringkat permulaan. Bila kita mula buat tindakan, kita buat action, anda dapati bahawa result. Sebab apa? Dalam semua apa kehidupan kita tentang bisnes, yang paling penting, tindakan kita mesti result mesti dapat tepat dengan tindakan. Jadi tindakan kita dah buat, tapi result pun dapat tepat, tapi dia tidak memenuhi keperluan kehidupan kita. Ini yang menjadi punca. Okey, soal saya bukan saya nak condemn orang kerja ke tak. Ini bukan soal itu. Soalnya, setting mind dari awal kita sudah buat mistik. Setting mind kita daripada awal, kita sudah buat mistik. Siapa yang latih kita? Siapa yang jadi jurulatih kita? Kan, setiap apabila kita nak buat sesuatu, kita mesti ada kita punya trainer. Dan kita selalu percaya kepada trainer kita ni. Sebab dia memang nama pun trainer, jurulatih. Nombor satu, mak bapak kita. Itu trainer yang paling power sekali. Bila ayah kata dia suruh kita kerja askar, dalam kepala kita walaupun tak minat kadang-kadang, kerjalah. Okey, bukan kita nak menderhaka ke mak bapak kita, tidak ada. Cuma zaman, contohlah ni saya cerita tentang sebab saya dah tua dah kan. Zaman saya dulu, semua mak bapak saya, mak bapak kawan-kawan saya pada tahap itu, majority dia bukan ada target, tapi dia dalam kategori survival untuk hidup. Dia tak pernah terfikir macam mana nak apa jadi hebat kehidupan. Sebab apa? Kita mana ada handphone, TV pun tak ada zaman dulu. Jadi dia tahu macam mana nak hidup supaya kita ni hidup dengan senang. Itu saja. Hidup dengan senang. Dari financial duit ada, sebab tu dia bekerja keras, dia suruh kita masuk sekolah dan dia bagi tahu, kerja esok biar ayah susah, biar mak susah. Jangan kau orang susah. Kan? Semua mak kita kata gitu kat kita dulu. Ayah susah tak apa, mak susah tak apa. Kau orang pergilah belajar sungguh-sungguh. Kau belajarlah sungguh-sungguh. Mak nak tengok kau sukses. Jangan apa yang mak bapak susah ni, kau pula susah. Biar bapak susah, engkau jangan susah. Kan? Itu pengorbanan yang mak bapak kita buat dulu kan. Dia punya survival bermati-matian tu, dia nak make sure kita ni jangan susah macam dia. Okey, soalan dia bukan saya nak bagi motivasi kepada anda pukul 2 pagi ni. Soal dia saya nak bagi tahu kepada anda, adakah satu decision yang betul di antara untuk survival dan untuk target? Antara anda punya kemahuan, keinginan dan kemahuan. Jadi keperluan dan kemahuan atau keinginan. Jadi keperluan itu dia dipanggil survival. Itu adalah keperluan kita. Jadi dulu, sebab kita tak terdedah, zaman saya dulu lah, bukan generasi muda sekarang. Dulu kita tak terdedah tentang bisnes, kereta mewah, target semua ni, dia tak ada zaman tu. Jadi apa yang diajar kita, how to survive, macam mana nak survival. Okey, macam mana kita nak survive. Jadi bila kita dah dewasa, dia lalu pada zaman itu, kita tengok, kita terus follow. Sebenarnya kita buat sedikit perubahan. Itu dia panggil adalah untuk survival, kehidupan kita, untuk kita hidup. Dan kita ada satu benda yang dulu kita tak belajar, adalah kemahuan kita. Keperluan, dan mengatasi keperluan, dia mesti mencapai kemahuan. So, soalan dia, apa yang menjadikan kita lemah? Salah satu, ini baru satu kes. Kes kita dah tanam dalam kepala kita untuk kita buat sesuatu. Dan bila kita nak buat correction, pembetulan terhadap apa yang kita aturkan bertahun-tahun untuk tukar dia, bila kita menghadapi masalah, kita menghadapkan masalah itu yang akan menukar segala target kita. Okey,
Memang orang percaya. Semua orang percaya. Masuk kelas motivasi dan sebagainya. Ditunjuk, dibuktikan. Benar. Tapi sebab apa? Kita dah dilatih. Nak buang dia susah. Setiap kali ceramah saya bagi tahu kepada anda. Beza memory dekat komputer sistem ataupun dekat kita punya handphone. Memory dia beza. Memory yang ada di dalam handphone boleh padam. Boleh kita padam dia. Memory dekat handphone kita, kita boleh padam. Tetapi dekat otak kita amat susah nak padam. Tak boleh padam, tu masalah dia. Dia duk kacau kita. Itu salah satulah. Okey, itu part nombor 1. Kedua, kita banyak mengapa kita hilang semangat? Mengapa kita selalu lemah semangat? Sebab selain daripada kita dah set dalam kepala kita bertahun-tahun lamanya tu, dan kita nak buat perubahan, dia akan balik kepada tu. Tu. Yang kedua, saya nak bagi tahu kepada anda ialah bila kita hanya menggunakan perkataan mencuba untuk berubah. Kita hanya cuba untuk berubah. Cuba untuk berubah. Itu yang masalah. Di situ, kalau disebut laju tak salah. Tapi kalau cuba anda dengar, cuba, dia try. Try ni, kalau tak berjaya pun tak apa. At least dia try. Dia try. Jadi banyak orang dia cuba. Itu perkara kedua. Kenapa semangat dia boleh turun naik. Okay. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, dia lihat orang lain. Yang ketiga, dia tengok orang tu berjaya. Aku boleh juga kot. Dia boleh, aku boleh. Dia boleh, aku boleh. Kalau orang tu, dia hebat sangat kan. Dia akan bagi reason. Jadi, anda tengok, yang dua dia meniru. Dia meniru je. Tengok orang tu buat boleh. Tersusah. Ada orang lain kata macam ni kaedah dia. Dia ikut pula yang ni. Kemudian baru dia buat macam ni rasa susah. Orang lain tunjuk pula. Itu yang perkara yang ni kacau lagi. Okey. Dia ganggu saya. Itu yang ketiga. Perkara yang keempat apa dia? Sikap lah. Sikap tu banyak dalam motivasi dah bagi tahu sikap kita, sikap kerah hati, kerah kepala kita. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, kita tak dapat kesan kelemahan kita. Yang kelima, kita tidak boleh mengesan kelemahan kita sebab tu kita tak tahu yang kita tu lemah. Itu yang kelima yang menyebabkan kita hilang semangat sentiasa. Bila kita cuba buat sesuatu, bila kita just try. Yang kelima, tadi yang terakhir saya bagi tahu kepada anda, kita pun tak mengenali diri kita. Ini yang paling susah nak belajar. Kita tak boleh kenal diri kita siapa sebab kita sentiasa semua orang merasakan kita itu buat apa pun betul. Semua orang. Memang Tuhan buat macam tu. Kita nak kata apa. Semua orang bila dia buat satu decision, dia berfikir pendapat dia dan sebagainya, dia boleh mendengar separuh, dia boleh tak mendengar separuh. Dia boleh ambil 2%, 98% kepala dia. Jadi walaupun kita tengok sistem untuk kita sukses tu sebenarnya tak banyak. Dia kaedahnya sama je semua. Tapi kan dia seperti amat sukar untuk semua orang. Bukan susah nak lakukan benda tu. Susah nak lawan kita punya perangai tu. Yang tadi, 5 perkara saya sebut tadi. Saya pun susah lupa dah nak ulang tak mana tadi. Jadi benda itu sebenarnya kalau anda tengok, bukan kaedah tu. Yang last tu saya kata sikap kita. Sikap malu, sikap takut cuba, sikap takut rugi. Itu sikap. Ni buat ni boleh dapat ke, lakukan ni boleh biaya ke, tak aku malulah. Itu banyaklah dalam kursus motivasi untuk bagi tahu. Cuma yang saya bagi tahu tadi 5 perkara awal tadi. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak mengatasi benda ni dalam keadaan sekarang? Sebenarnya dia by one word. Sebab tu saya buat ceramah ni selalu saya buat pukul 12 malam. 12 malam ni supaya dia sebenarnya bagi orang-orang berfikir ni, dia ada 2 kaedah. 1, tidur lah. 2, anda duduk saja-saja tu, baik kita free masa, share-share, saya dengar, saya share. Bukan saya mengajar anda, ingat saya bukan sifu, saya bukan master. Saya hanya kongsi apa yang saya belajar untuk anda. Itu niat saya, supaya ia boleh membantu kita. Jadi anda jangan kata saya hebat, sebab ini benda yang saya duduk tengah belajar juga sampai sekarang. Sampai laku. Saya pun jadi macam anda juga, kalau yang biasa. Kadang-kadang anda jauh lebih hebat lagi kan. Jadi kita share saja-saja. Okey, cara kaedah macam mana nak mengekalkan semangat kita. Itu yang paling penting. Sebenarnya nak cerita dia punya key point dia tu, bagaimana cikgu nak hilangkan semangat tu.
Nak hilangkan semangat 100% bukan semudah itu. Dia bukan mudah. Walaupun orang tu dah sukses. Sebab apa? Dia relate dengan permasalahan. Dia relate dengan masalah. Dia relate dengan hubungan. Hubungan kita, hubungan dengan orang, relate hasil kita. Sebab apa? Graf kita punya penghasilan kita bukan boleh dapat tetap setiap bulan. Sebab kehidupan kita sendiri, bisnes kita yang kita buat, bukan kita seorang buat garanti jadi tak. Sebab dalam sesuatu bisnes biasanya ada beberapa orang yang kontrol dia. Contoh, syarikat. Anda buat satu syarikat, contoh kan, kerajaan kontrol dia. Sebarang kesilapan, dia boleh terminate kita. Kerjaan okey, kadang-kadang owner pula tak okey. Yang mencipta pula dia pun tak cerdik, tak okey. Dia dah okey, semua okey, kita pula tak okey. Jadi dia banyak benda yang akan membagi anda keputusan yang menolak diri anda. Jadi apa dia? Bila anda lakukan sesuatu tu, anda tak dapat mencapai target anda. Kadang-kadang anda baru nak mencuba, anda tengok dia attack anda, anda sudah weak, anda sudah. Jadi di situ keluarlah perkataan serik. Keluarlah perkataan serik. Jadi macam mana nak buat? Sebenarnya diri sendiri. Saya bagi tahu kepada anda. Kalau kita mengetahui kekuatan yang ada pada diri kita, dia ada satu yang perlu anda study. Sebab tu, bila kita buat sesuatu, kita buat dengan ilmu yang kita tengok benda itu boleh mencapai, menyelesaikan sekali saja dalam kehidupan kita tu. InsyaAllah dengan satu action, satu ilmu yang perlu kita belajar, kemudian satu tindakan yang betul pada masa yang tepat. 3 benda ni dia relate. Satu, cara kita belajar. Kita belajar atau kita menambah ilmu kita. Kalau dah ada ilmu. Kemudian cara bertindak. Cara bertindak itu, dan dua-dua benda ini pula ditentukan oleh time, masa. Jadi anda harus tahu apa target yang kita nak capai. Sebenarnya kita boleh, semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat, menjadikan kita kaku dan bisu, kaku, apa lagi orang kata. Sebab sebenarnya kita tak nak. Kita tak nak lakukan sesuatu. Kita takut ataupun kita timbul perkataan yang nombor 5 tadi saya kata. Malas, malu, takut kalah, takut rugi. Itu semualah motivator untuk bagi tahu gedebang kat kita malam. Macam tu kita faham, bukan tak faham. Tapi saat lagi balik macam tu. Okey. Saya dah bagi tahu satu kaedah tadi. Anda ingat dalam kepala kita yang nak buat decision apapun target kita. So anda pegang satu perkataan saja dalam hidup ni. Kita dengan izin Allah menentukan segala apa yang kita mahu. Seandainya kita perlu belajar sesuatu yang kita tidak suka, anda bukan kekal. Anda ingat, kita belajar benda ni, soal susah nak belajar, soal senang nak belajar. Anda jangan takut. Saya dah kata berkali-kali dalam kursus saya. Susah itu bila kita tak mau belajar, itu saja. Susah, apa itu yang susah? Bila anda tidak mau belajar melakukannya, menjadi senang. Tapi mana ada anda tengok, bagilah satu benda yang anda kata susah. Buku contohnya, anda belajar satu benda yang susah. Cuba anda pergi belajar. Hari susah tu dia macam graf. Mula-mula dia tinggi susahan dia. Tapi bila anda terus belajar, dia makin tenang. Dan akhirnya dia duduk pada posisi zero. Senang. Zero senang. Masalahnya kita tak mau duduk di posisi bila kita belum melakukan sesuatu. Baru nak buat. Tentulah anda otak dah setting. Susah. Sebenarnya tak. Susah itu bila kita tak ada ilmu, tak mau belajar kan. Jadi kita belajar. Jadi anda selesaikan masalah. Dah dapat tu, anda tak ada. Belajar bertindak pula. Barrier-barrier yang perlu anda buat untuk bertindak. Dan tentukan anda punya time, masa. Okey, buru dia. Dan bila proses kita melakukan tu, mesti dia ada barrier, penghalang dia. Dia block sana. Kita dah setting dalam kepala. Aku heran apa? Memang kalau benda tu mudah, saya dah bagi tahu dalam kursus training saya dulu. Sukses itu, perkataan kejayaan itu. Sukses itu, perkataan itu datang daripada mana? Dari susah. Sukses itu datangnya perkataan itu kerana wujudnya kesusahan. Kalau senang, mana ada orang sukses? Kalau anda lakukan sesuatu itu senang, orang ni sukses, orang ni buat, semua dapat. Jadi mana ada orang sukses? Jadi anda jangan heran. Kalau anda nak sukses, anda dah tahu dah. Sukses itu maksudnya dia ada barrier.
setiap perkara berlaku, setiap apa target kita. Kalau kita nak mencapai kejayaan itu, nama kejayaan. Nak mencapai kejayaan. Kerana ada barrier penghalang, itu kesusahan untuk mencapai benda tu. Mahu dipanggil berjaya kalau senang, mana ada orang nak panggil berjaya benda tu kan? Semua orang tahu lah benda ni. Semua orang tahu. Kalau anda dah tahu, kenapa kita nak lari? Bila kita menghadapi kesusahan, kenapa kita nak lari? Sebab kita duk percaya sukses itu ada kot cara yang senang untuk sukses. Bagaimana senang itu, anda tahu sukses itu asal usulnya disebabkan oleh kesukaran untuk mencapai sesuatu. Bila anda boleh capai, anda dipanggil sukses. Jadi, tapi banyak orang dia percaya nak sukses tu dia kata apa? Dia nak buat benda yang senang. Kalau benda tu senang, dia tak dipanggil sukses. Mana ada pengiktirafan? Sukses ni ada orang dapat pingat, ada orang dapat bintang, ada orang dapat macam-macam. Sebab orang lain tak boleh capai, dia boleh capai. Tentu ada barrier penghalang untuk mencapai sesuatu. Jadi anda tadi dah dengar ceramah how to be a successful people. Bagaimana kita nak berjaya hidup? Anda kena bersedia untuk menghadapi barrier penghalang tu. Masalahnya bila penghalang tu datang, kita lari. Itu sebab kenapa kita selalu give up. Kita tak faham translation dia macam mana. Kenapa kita lari? Bila kita buat susah, kita stop. Tapi anda kata apa? Kenapa aku susah nak berjaya? Lah, kalau senang, dia tak dipanggil berjaya. Anda nak susahkan? Kita nak susahkan. Maka lakukan perkara yang susah. Bukan susah. Bila masa dia susah? Bila tidak belajar. Bila belajar makin hari makin senang tak? Makin senang. Kenapa kita tak dapat susah? Kerana malas belajar. Itu saja. Takut. Kan sifat nombor 5 tadi saya beritahu. Takut nak melakukan tu. Takut ini. Takut rugi. Takut malu. Benda-benda yang sepatutnya kita boleh abaikan. Okay, bila masa cikgu, kita nak hilangkan perkataan no itu. Tak mau, suka nak lakukan. Okay, contoh saya beritahu. Contoh. Hari ini, anda berada di Kuala Lumpur. Contohlah. Saya duduk di Kulim Kedah. Okay. Sekarang ni saya buat contoh jarak jauh. Hari ni kalau saya panggil bos, main kita minum teh malam ni. Saya tunggu anda dari KL, main jumpa kita minum kopi dekat Kulim. Oi, mana bos, esok kerja bro. Kan? Okay, contoh. Tu logik tak? Logik. Sebab jauh gila nak minum kopi. Okay, naik sikit taraf. Bos, kalau kau datang jumpa aku hari ni, aku bagi kau 500. Aku bagi kau RM500. Kau datang je minum kopi aku. Lepas tu kau patah balik ke KL. Dia akan jawab. Dia mula fikir. Kalau dia tak ada duit. Kau biar betul. Cakap biar betul. Kalau pergi tak bayar kau. Dia maksudkan keinginan tu dah mula ada dah. Tadi yang dia kata tak ada nak minum kan. Okey. Hari ni dia kata pula. Contoh. Isteri dia sakit. Isteri dia duduk di Kulim. Dia duduk di KL. Tiba-tiba dia call. Sayang, abang rasa something wrong dekat dada. Hari ni tak tahu nak apa jawab. Dia tak akan fikirlah. Dia akan naik dalam kereta. Esok kerja ke apa ke. Dia akan pecut kereta dia sampai ke sini. Betul tak? Okey, soalan saya tadi. Betul ke yang kita jawab tadi kita tak boleh lakukan dia? Betul tak kita bila kita kata nak lakukan tu dia susah. Kita tak boleh lakukannya. Dia susah cikgu. Kami memang tak pandai. Macam saya bagi tadi. Kalau anda tak nak, dia tak datang. Anda tengok benda tu simple, dia tak akan datang kan. Tapi kalau anda nak tahu, dia sebenarnya kita mahu atau tidak saja. Boleh sampai tak dia kalau sebut isteri dia sakit atau mak dia sakit, pasti dia start engine sekarang juga. Kalau masuk kecemasan sekarang juga, maksudnya dia letak priority, keutamaan itu. Betul tak? Sebab isteri kita sakit, mak kita sakit, anak kita sakit, keutamaan dia tertinggi. Atas sekali. Saya ajak minum kopi, cikgu ambil kawan minum kopi. Alah, minggu-minggu depan. Yang terbawah sekali kan. Bila saya sebut, hari ni kalau kau datang saja, aku bagi 1,000. Dia duduk atas sikit. Kalau hari ni isteri sakit, duduk esok. Sekarang dia startnya, dia tak fikir dah. Masa tu, dia fikir tak dia penat. Dia fikir tak jauh. Dia fikir tak hujan tak hujan malam ni. So, dalam bisnes, kalau kita nak sukses, kalau kita nak capai sesuatu, kena letak priority dia teratas sekali. Teratas sekali. Itulah yang membezakan semua orang
bermati-matian belajar kerana prioriti keutamaan kita. Apabila kita meletak, kalau anda meletakkan dalam bisnes ni, saya cakap tentang bisnes, anda letak pada posisi apa yang kita lakukan sekarang di atas sekali, dan anda speed dia disebabkan oleh keutamaan tadi, sebab dia letak di high level, maka anda lakukan saja untuk mencapai target anda. So, kenapa orang nampak tak minat? Saya bagi tahu kepada anda, conclusion daripada semua punca yang saya sebut tadi, saya bagi tahu anda adalah disebabkan kenapa kita rasa give up, kenapa kita rasa cuba kita tak nak, kerana priority keutamaan target yang anda nak buat tu sebenarnya bukan letak di atas sekali. Kita letak di bawah sekali. Okey. Contoh keutamaan tu macam mana nak buat? Okey. Anda cuba sebut 10 orang yang anda paling sayang dalam hidup anda. 10 orang. Cuba type kat situ. 10 orang yang paling anda sayang dalam hidup anda. Cuba anda berani dengan saya. Okey. 10 orang kan. Anda paling sayang dia. Okey, sekarang ni contoh ni. Anda kena matikan seorang. Daripada 10 itu, katakan kita seorang kena mati. Seorang kena mati. So, anda akan pilih siapa daripada 10 orang tadi yang anda paling sayang tu? Katakan, dia dalam keadaan ni, seorang akan mati. Kok mana pun seorang akan mati. So, anda pilih siapa? Pening kan? Nombor 1, saya mak, ayah. Lepas tu anak, adik, beradik aku mesti letak yang atas-atas tu. Tapi kena mati seorang. So, anda akan pilih yang terbawah sekali. Dia. Sebab dia tak ada kata no, kena mati. Okey, habis dia mati, saya tanya lagi satu soalan. Kemudian matikan seorang lagi. Seorang lagi kena mati. Jadi anda akan cakap, anda akan select pening ni, sayang semua. Semua duduk posisi. Tapi di antara anda kata yang terbaik, posisi itu pun tetap dia ada ranking dia, betul tak? So, anda akan mati, bagi nama dia mati. So, tinggal lagi berapa? 8. 2 dah mati. Maksudnya, 8 keutamaan tadi. Priority keutamaan 8 orang tu. Anda letak, walaupun ada, last kali saya kata, matikan lagi seorang. Anda nak pilih siapa daripada 8 orang yang anda sayang tu mati. Seorang kena pilih. Jadi, anda tetap akan pilih priority yang ke-8. Betul tak? Walaupun semuanya letak high level, hampir sama semua, tapi tetap dia ada perbezaan. Dia tak akan serentak punya. So, satu kena buang. Satu kena buang. Satu kena buang. Akhirnya tinggal 2. Tinggal 3. Okey. Kalau anda tu perempuan, 3 suami, ibu, ayah. 3 lagi tinggal. Kena matikan seorang. Siapa nak mati? Suami? Sayang tak? Sayang. Mak sayang. Ayah sayang. Tapi kena pilih seorang. So, anda pilih siapa? Pening kan? Tapi tetap ada priority. Keutamaan tu tetap ada. Mesti anda akan pilih seorang juga. Walaupun anda tak boleh pilih cikgu, tapi syarat dia kena pilih seorang. Mati seorang lagi. Tinggal 2 lagi. Siapa anda pilih? Anda fikir sendiri. Tinggal 2 lagi. Paling anda sayang ni, ya Allah, ya Tuhan, aku usah lagi kena hilangkan seorang. Siapa lagi nak hilang? Siapa lagi nak matikan seorang? Kan? Anda akan kena buang lagi seorang. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir itulah yang paling priority, yang paling utama sekali. Dan inilah maksud saya tadi dalam kursus, bila kita nak capai sesuatu target. Kenapa pengaruh priority keutamaan ini sangat-sangat penting? Kerana dialah, kalau anda letak dia di tempat yang nombor 10 tadi, yang dimatikan dulu. Sebab tu anda kalau tak pergi ke pun tak puas hari ni, tak buat pun tak puas, tak lakukan pun tak puas. Sebab anda letak dia priority yang last. Ada orang letak nombor 7. Nak buat sukses, anda nak berjaya. Contoh, kita duduk di Volten, nak sukses. Kita letak keutamaan tu dalam bab bisnes ni. Kita letak ranking nombor apa? Kita letak nombor 20. Jadi kalau dia hilang pun kita tak heran. Macam saya kata tadi, kalau pilih mati, dia mati dulu, tak apa. Tapi anda cuba letak sekarang ni, bisnes anda atau kilang yang anda kerja sekarang, mana dulu? Anda buat Volten sekarang, contoh anda duduk kat Volten sekarang, anda buat all out. Dan anda dibagi pilih sama ada anda kerja di kilang
sekarang ni. Dah lama dah kerja kilang untuk sukses dan buat Volten sekarang ni. Pilih satu. Anda akan pilih mana? Biasanya tendang Volten ke tepi. Itu bisnes tu aku sendiri. Jadi pun tak apa, company ni dijamin income aku. Walaupun kecil, dijamin setiap bulan dia bayar. Volten belum tahu lagi, kalau aku tak lakukan tak dapat. Betul tak? So anda letak dia di posisi mana? Sebab tu kenapa banyak orang gagal dalam hidup dia, disebabkan oleh priority, keutamaan dia, untuk dia sukses itu dia letak di bawah sekali. Tapi kalau dia letak di high level, kalau aku ini saja bisnes aku, lintang pun ke jahanam pun, ini saja peluang yang aku ada untuk aku dapat apa yang aku nak. Tinggal ini saja. Aku tidak ada pilihan lain. Letak kepada yang utama. Dan itulah saya nak bagi tahu anda perbezaan di antara dua orang yang sedang fight, yang sedang berjuang berhabis-habisan di dalam bisnes ataupun dalam apa-apa bidang sekalipun, sama di sekolah pun, prioriti keutamaan. Kalau anda rasa target untuk lulus exam dapat nombor 1 tu letak keutamaan, anda tengok berbeza dengan orang yang nombor 30 pun aku tak kisah, nombor 15 pun aku tak kisah, dia study tu berbeza. So sama. Jadi bukan kerana dia bijak. Anda jangan ingat, bukan dia sukses tu, bukan kerana dia hebat, bukan kerana dia bijak. Dia hebat sebab dia punya action. Dia letak di high level mana dan tindakan mengikut level. Sebab kalau anda letak priority tu di bawah, tindakan dia tak kisahkan. Hari ni tak buat pun tak apa. Sebab anda letak dia di bawah. Tapi bayangkan anda letak satu bisnes tu di paling atas punya position. Hari ni kalau anda tak boleh, target anda tak boleh capai, anda dah tak boleh tidur malam dah. Anda menggelepar malam ni, aku esok apa macam, aku punya target hari ni. Orang-orang macam ni yang akan sukses. Orang-orang macam ni ada tak dia nak menyalahkan orang lain? Anda buka satu company, contoh, anda buka satu company anda tak ada bermasalah. Adakah anda salahkan orang tu? Kemudian anda merajuk tak nak buat bisnes anda sendiri sebab benda anda yang anda buat target tak betul. Anda akan berhenti. Contoh, anda buat Volten ni. Ini company bukan company ni anda punya. Tiba-tiba post produk lambat sampai. Orang tegur kita, kita pun tutup company. Tutup company kita. Betul tak? Tak betul. Itu yang saya maksudkan. Jadi so simple. Untuk kita nak buat sesuatu sebenarnya, dalam bidang apa pun, saya bagi tahu, dalam bidang apa pun yang membezakan kita, otak Tuhan bagi serupa je semua. Cuma bidang kita berbeza-beza, itu saja. Maksudnya kita punya target itu berbeza-beza. Dan saya ambil topik hari ini adalah tentang bisnes. Tentang bisnes. So, anda yang, terutama yang anda di Volten ini, anda jangan rasa tengok bila ramai orang tahu, anda pun tumpang sekaki. Jadi anda punya target tu, siapa yang letak di atas tadi? Anda. Siapa yang akan tarik dia ke bawah? Saya nak ajar anda hari ni. Kenapa target anda tadi berubah pula? Cikgu, sebab itu saya bagi tahu kepada anda, benda ni kita kena belajar memahami dulu target kita tu betul-betul. Sebab tu kursus saya buat ni kadang merapu juga Betul tak betul? Sebab tu start pukul 12 kan. 12 lepas tu orang tidur baru nak ceramah cikgu. Bukan sebab saya malu nak cakap. Ramai-ramai ni sebenarnya saya malu. Saya ni kan seorang pemalu. Jadi target kita nak capai tu tadi saya bagi tahu kepada anda. Punca dia, anda tengok setting mind kan. Kalau kita dengar ceramah motivasi, setting mind semua, lepas tu action, tindakan, betul semua tu. Tapi dia punya key point, last kali sebenarnya target kita letak bawah. Okay, kenapa target kita tu boleh naik turun pula cikgu? Tadi cikgu kata semangat cikgu kami boleh naik turun. Target kita, kami tu kadang-kadang dulu letak nombor atas, lepas tu dia makin menurun. Dia turun nombor 2. Lepas tu dia turun nombor 3. Ada company baru pula. Dia letak company baru tu nombor 1, dia tandang terus. Company hak paling bawah sekali, hilang terus. Kan? Dia bila dia letak ranking tu, kalau letak 10 ranking, kan 10 orang tadi saya bagi tahu macam ni. 10 orang tadi kita pilih siapa yang nak dimatikan dulu kan. Ada orang hari ni dia letak nombor 1, tiba-tiba susah, dia buang terus tak hak last nombor 11. Nombor 10 pun tak ada. Sebab apa? Ini semua orang sewel namanya. Sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, siapa pun kita, insya-Allah Allah akan mudah tolong kita kalau kita belajar. Kita belajar bukan sekadar belajar. Contoh kita di Volten, kita belajar produk tu saja. Kita belajar macam mana buat di e-commerce dan sebagainya. Itu satu part juga. Tapi nombor satu part sekali, selain daripada anda nak buat apa bisnes sebenarnya, yang saya bagi tahu tadi.
Betul ke anda nak sukses? Yo cikgu, betul lah, saya ni lama dah hidup susah cikgu. Teringin itu sebenarnya anda bukan betul nak sukses. Betul, saya bukan macam tu jawab dia. Kalau anda betul nak sukses sebenarnya, anda tengok, anda letak dulu. Dalam kehidupan kita cuba break sekali. Anda tahu tak perkataan break? Pecahkan dia. Pecahkan semua apa yang ada dalam diri kita yang sikap-sikap buruk kita tadi. Kemudian cuba anda letak hierarki dia tu di atas sekali ranking. Okey, sekarang ni bila anda letak di atas hati, anda kena tahu sebarang kalau dia letak di atas, dia yang paling susah untuk dicapai, betul tak? Bila sesuatu dah nombor satu, dia mesti paling susah untuk kita capai sebab tu number one. Tu priority untuk kita sukses tu kita letak di atas sekali. Walaupun kita tahu dia susah, memanglah dia susah sebab aku letak di nombor satu. Once aku sukses mencapainya, selamat dah. Semua target aku selesai. Segala hutang-hutang aku selesai. Segala apa dalam hidup aku selesai. Dia letak ranking tu, kita tahu dah. Andainya aku tas saja ranking nombor satu tu, capai saja, selesai masalahku. Dan bila namanya ranking nombor satu, adakah dia mudah? Dia tidak susah kalau kita belajar. Yang jadi susah malas belajar cikgu. Jadi anda payah letak ranking. Saya bagi tahu. Kalau kita malas itu banyak cerewet, banyak cekadoknya, tak payah. Sebenarnya saya bagi tahu, sukses dalam bidang apa? So simple saja. Susah. Kan kita dah lama hidup susah. Lama dah hidup susah. Kita boleh bertahan apa? Sebab kita malas hidup susah. Kadang-kadang terpaksa pinjam sana, pinjam sini. Kereta rosak, kereta kena tarik itu. Susah, ini susah. Kalau anda takut sangat dengan susah, senang ke hidup kita selama ni? Cuma dia natural. Susah itu dia natural. Dia carry forward. Hari ni susah, bawa ke esok. Esok bawa minggu depan. Bawa lagi, bawa. Orang berhutang. Ni, buat bulat kecil. Kan, korek hutang, buat bulat. Kemudian pergi pinjam lagi ceti. Buat lubang besar. Tolong bayar hak hutang kecil tadi. Tapi lubang hak baru tu besar tak? Makin besar. Nak selesai tu, pinjam lagi. Buat lagi besar punya lubang. Tutup lubang kecil tu. Tapi lubang yang kita dapat tu lagi besar. Dan akhirnya besar-besar, kita terjun masuk dalam lubang tu. Adakah menyelesaikan kita punya susah? Kalau anda mengatakan susah untuk mencapai satu sukses, kita dah lama dah susah. So, kenapa kita tak sanggup nak susah sekali saja lagi? Just do it. Selesai susah kali ni, InsyaAllah Tuhan bagi aku senang lepas ni. Tak serabut dah. Jadi, decision dia apa dia? Kita yang tentukan. Dia punya priority, keutamaan untuk kita sukses tu, kita yang tentukan. Dua, kita faham dah. Kenapa kita letak dia utama? Kenapa dia panggil utama? Kenapa dia panggil nombor satu? Sebab susah nak capai. Aku ni tak pernah capai. Aku teringin capai. Jadi, nak menyelesaikan masalah tadi apa? Satu, anda tahu, rajin belajar. Dan rajin berfikir cara tindakan. Maka hadirlah kursus-kursus dan ikut betul-betul. Doa kepada Allah sentiasa bahawa yang memudahkannya. Kalau niat kita betul kerana Allah untuk kita sukses. Ya Allah, ya Tuhan, tolong aku sekali ni. Anda tengok nanti. Sesuatu insya-Allah akan kita hadapi dan kita akan capai apa yang tak pernah kita mimpikan selama ini. Okey? So, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.